Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tajuk kajian tindakan kami orang tu meningkatkan kemahiran menulis mekanis dengan kemas menggunakan kaedah 4G. Cikgu. Oi? Boleh guna bahasa baku, cikgu. Okey, okey. Sebabnya, ya. Kita lepas habis rakaman tu kelak kita akan tayang dalam YouTube. Sebagai perkongsian. Okey, cikgu. Silakan, cikgu. Okey. Sekejap cikgu, ambil speaker, ambil seat besar lah cikgu ni. Okey, kajian tindakan daripada kumpulan kami adalah meningkatkan kemahiran menulis mekanis dengan kemas menggunakan kaedah 4G. Kumpulan kami terdiri daripada Cikgu Liana binti Ali, Cikgu Aniza binti Mojidi, Cikgu Chia Mehung, Cikgu Nomaziana binti Ramli dan kami sendiri Cikgu Roslin binti Bahari. Okey, pemerhatian kami adalah apabila berdasarkan pemerhatian yang dilakukan ketika sesi pembelajaran berlangsung, didapati segelintir murid tahun 2 teratai belum menguasai kemahiran menulis dengan baik. Mereka akan mengalami masalah pembelajaran iaitu penulisan ini apabila berada di tahun 3 nanti. Berdasarkan tinjauan yang dibuat ketika sesi pembelajaran dengan permasalahan yang tersebut, guru mendapati sebahagian murid tidak menulis dengan tulisan yang kemas. Masalah ini berlaku kerana pandemik COVID-19 yang menjejaskan kehadiran murid ke sekolah sehingga mereka kurang mendapat bimbingan daripada guru seperti pembelajaran yang sepatutnya berlaku. Melalui pemerhatian guru, hanya 40% sahaja murid yang menguasai kemahiran menulis mekanis. Okey, data kemahiran menulis mekanis bagi kelas tahun 2 teratai, murid 1 kurang kemas, murid 2 pun kurang kemas, murid 3 kurang kemas, murid 4 kurang kemas, murid 5 kurang kemas, murid 6 pun kurang kemas. Kami mengambil kira 6 orang murid ini untuk kajian kes kami. Analisis grade tulisan murid sebelum intervensi dijalankan. Keenam murid ini, murid 1, murid 2, murid 3, murid 1 dan murid 2 mendapat C grade tulisan, murid 3 mendapat grade D, murid 4 mendapat grade C, murid 5 mendapat grade D dan murid 6 mendapat grade C. Ini adalah lembaran kerja murid sebelum intervensi dijalankan. Responden 1 menulis di garisan iaitu contohnya PIP di atas garisan dan bukan berada di bawah garisan. Sepatutnya P adalah di bawah garisan, tetapi P pada responden 1 masih berada di atas garisan. Begitu juga dengan responden 2. Responden 3 sama juga iaitu huruf G, P dan F berada di atas garisan, masih berada di atas garisan. Cikgu, kalau cikgu nak next slide, cikgu bagi tahu next slide. Okey. Okey. Next slide cikgu. Responden 5 dan responden 6. Responden 5 sama juga dengan responden 6, masih lagi tulisan P dan tulisan J berada di atas garisan. Okey, seterusnya cikgu. Okey, fokus kajian kami
Peserta-peserta kajian tidak dapat menulis dengan kemas dan kebanyakannya mereka menulis di ruang yang tidak sepatutnya tadi, iaitu di atas garisan. Kemahiran menulis huruf merupakan kemahiran asas yang sangat penting. Ketidakupayaan peserta-peserta kajian untuk mengetahui cara menulis huruf dengan betul akan mempengaruhi penguasaan mereka dalam kemahiran menulis secara mekanis. Melalui lembaran kerja yang diberikan, kami telah mengenal pasti masalah yang mereka hadapi. Dalam kajian ini, kami akan memfokuskan kepada kemahiran menulis secara mekanis, iaitu secara kemas, pemilihan kaedah 4G sebagai intervensi kajian kerana dapat membantu murid-murid menulis dengan kemas dan tepat. Okey, refleksi daripada yang kami dapat itu refleksi murid. Sesi proses pengajaran dan pelajaran tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya kerana situasi pandemik semasa. Kebanyakan murid tahun 2 juga berlatar belakangkan sosioekonomi yang kurang berkemampuan dan sederhana. Terdapat sebilangan murid tidak mempunyai peranti pintar dan capaian internet. Murid-murid kurang mendapat sokongan dan bimbingan daripada ibu bapa atau keluarga disebabkan segelintir tahap pendidikan lemah, komitmen terhadap kerjaya dan tanggungjawab lain. Motivasi murid terjejas kerana situasi persekolahan yang sentiasa berubah, contohnya penutupan sekolah kerana penularan kes COVID-19 meningkat. Ini antara refleksi murid. Refleksi guru pula. Guru memerlukan satu kaedah mengajar menulis mekanis yang bersesuaian dengan situasi pembelajaran semasa yang berubah kerana pandemik COVID-19 ini. Guru juga memerlukan lebih pendedahan tentang kaedah penulisan mekanis. Guru memerlukan bahan bantu mengajar atau modul berkaitan kaedah menulis mekanis. Okey, ini adalah merancang. Kami merancang objektif dia meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kaedah 4G dalam kalangan murid-murid tahun 2 teratai. Persoalan kajian kami, adakah kaedah 4G ini dapat meningkatkan kemahiran menulis secara mekanis dalam kalangan murid-murid tahun 2 teratai? Metodologi kajian. Kumpulan sasaran kami daripada 28 orang murid tahun 2 teratai, 16 orang murid tidak mahir menulis secara mekanis. 6 orang daripada 16 orang ini, murid menulis huruf secara berterabur dan tidak menulis atas garisan yang betul. Instrumen kajian. Analisis dokumen iaitu hasil kerja murid yang telah kami dapati. Kaedah kajian ialah kajian kualitatif, data dianalisis secara deskriptif. Mengenal pasti responden yang bermasalah dalam latihan menulis huruf iaitu 6 orang tadi. Memperkenalkan kaedah 4G untuk membantu murid-murid meningkatkan kemahiran menulis dengan kemas dan betul. Menulis ini adalah melaksanakan tindakan menulis menggunakan kaedah 4G. Pertama, para peserta kajian kami telah diajar dan diperkenalkan dengan 4 warna garisan iaitu merah, hitam, biru dan hijau terlebih dahulu. Guru menerangkan fungsi penggunaan garisan yang berwarna yang berbeza. Para peserta menyalin ayat menggunakan kaedah 4G tersebut. Aktiviti ini dijalankan selama 1 jam iaitu ketika waktu PDP Bahasa Melayu dan 2 kali seminggu bermula bulan Februari hingga bulan Mac. Ini adalah lembaran kerja murid semasa intervensi dijalankan. Responden 1 masih menulis di antara garisan biru, tak nampak mata saya ni cikgu. Merah. Okey, skip cikgu. Garisan 2, 3, 4 sama juga. 5 dan 6. Okey, lagi cikgu. Okey, ini adalah hasil lembaran kerja murid selepas intervensi dijalankan.
Okey, mereka dah boleh menulis di atas garisan. Okey, next cikgu. Lagi. Okey, responden 6 pun dah boleh menulis dah. Okey, ini kaedah pengumpulan data. Pemerhatian kami pemerhatian berstruktur, memerhati tahap penguasaan peserta kajian dalam kemahiran menulis sebelum dan semasa intervensi dijalankan. Analisis dokumen, menganalisis lembaran kerja murid, membuat perbandingan kemahiran menulis peserta sebelum dan selepas intervensi dilaksanakan. Ini kaedah dari cikgu iaitu menggunakan kaedah 4 garisan iaitu merah, hitam, biru dan hijau. Okey, ini adalah peserta kajian kami iaitu dalam pemerhatian dapatan kajian kami sebelum kurang kemas, manakala selepas ini mereka boleh menulis sederhana kemas walaupun belum kemas. Okey, ini pula adalah analisis dokumen yang telah kami berikan untuk peserta. Jadi latihan 1, 2, 3, 4 dan 5 mereka semakin baik dan semakin meningkatlah cikgu. Next. Okey, ini pula graf yang telah kami perhatikan tadi daripada analisis yang kami buat. Okey, adakah kaedah 4G ini dapat meningkatkan kemahiran menulis secara mekanis dalam kalangan murid-murid tahun 2 teratai? Ya. Dapatan daripada data ini menunjukkan kaedah 4G memberikan kesan yang positif dalam proses pembelajaran peserta kajian kami. Peningkatan kemahiran menulis secara mekanis dalam fokus kajian dapat dilihat melalui dapatan pemerhatian dan analisis dokumen sebelum, semasa dan selepas intervensi dijalankan. Ini dapat membuktikan kebersanan penggunaan kaedah 4G dalam membantu murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran yang melibatkan tulisan. Peserta kajian bukan hanya mampu menulis huruf dengan baik, malah tulisan mereka dapat mudah dibaca dan difahami. Kemahiran menulis mekanis juga merupakan satu kemahiran yang dilaksanakan pada murid-murid setelah mereka melalui aktiviti dan latihan kemahiran pratulisan yang ditetapkan. Menurut SOCPEN 2016 menerusi pendedahan kaedah menulis yang betul, murid akan lebih cenderung menzahirkan idea menggunakan tulisan yang cantik dan kemas usia awal kanak-kanak tersebut. Murid perlu menguasai kemahiran menulis mentalis yang melibatkan penlahiran idea melalui proses mental bagi menyampaikan sesuatu perkara menerusi tulisan seperti menghasilkan sebuah karangan daripada Muhammad Rashid Muhammad Idris 2016. Cadangan tindakan seterusnya juga adalah menambah baik aktiviti menulis yang dirancang agar dapat menarik minat dan motivasi murid secara berterusan. Menstrukturkan kitaran perancangan, pengorganisasian, pelaksanaan, ujian dan penilaian bagi setiap aktiviti menulis yang akan dijalankan. Menggunakan pendekatan yang lain dalam kemahiran-kemahiran menulis yang lain. Kaedah 4G juga didapati paling membantu murid dalam aktiviti menulis dengan kemas dan betul. Kecuaian kesilapan lebih minima dengan penggunaan kaedah 4G. Kitaran kaedah 4G perlu diulang lebih kerap mengikut aras kecergasan murid-murid. Okey. Jap. Apa dengar aku? Okey, terlebih dahulu saya ingin merakamkan syabas dan tahniah cikgu. Mula-mula saya tak faham apa benda tu penulisan mekanis. Rupanya ianya satu nama diberi untuk ia adalah tulisan kemas cikgu, mekanis tu. Oh, tulisan kemas Okey. Jadi memang ada dalam silibus kah tulisan kemas? Ada di SKP 3.1 di dalam tahun 2 iaitu 3.1 asas menulis, 3.1.1 menulis secara mekanis iaitu secara kemas.
Oh, Murid-murid boleh meniru di dalam buku teks ataupun lembaran kerja yang cikgu berikan untuk menghasilkan tulisan yang kemas ya cikgu. okey. Okey, alright. Nampak gayanya memang cikgu jelas lah apa yang cikgu buat ni ya. Tahniah cikgu ah. Okey, makasih cikgu. Jadi kita tengok terlebih dahulu dekat tajuk seperti biasalah kita masuk slideshow yang pertama lah cikgu ah. Okey, slideshow yang pertama ni tajuk dia adalah meningkatkan kemahiran menulis mekanis dengan kemas menggunakan kaedah 4G. Jadi macam saya ni lah, saya ni bukan orang bahasa, bukan orang BM. Bila saya tengok tajuk ni, oh menarik ni, ada 4G. Kita biasa dengar 3G, 5G ya. Ini ada 4G ni. Oh, lain 4G lah cikgu. Ada line 4G, menarik ni, 4G LTE ya. Jadi dari segi tajuk tu memang menarik lah. Memang menarik lah. Tahniah ya cikgu ah. Cumanya dekat ketaan mungkin saya minta pandangan cikgu jugalah dekat kemahiran menulis mekanis dengan kemas. Bukankah tadi cikgu kata kemahiran menulis mekanis ini merujuk dengan kemas kan? Ianya satu proses yang mana budak tu tadi dapat menulis dengan kemas, betul tidak? Jadi kalau saya kata, ini cadangan saya lah cikgu. Kalau cikgu boleh, kalau apa tu, dengan kemas tu kita keluarkan, boleh tak? Boleh, meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kaedah 4G. Okey. Nampak lebih compact lagi okey lah. Okey. So, ya ajaklah cadangan sikit lah daripada saya. Mungkin kalau nak tambah sekolah belakang tu pun boleh juga. Sebab ni kan dia kajian tindakan. Kajian tindakan dia memang menjurus kepada pelajar cikgu, murid cikgu sendiri di sekolah cikgu. Mungkin cikgu boleh tambahlah meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kaedah 4G di kalangan murid berapa tadi? Murid tingkatan di kalangan murid tahap 1 boleh lagi cikgu. Boleh. Sebab di kalangan murid tahap 1 SK Tanjung Manis. Okey. Lengkap pujinya. Okey, masih cikgu meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kaedah 4G di kalangan murid tahap 1 SK Tanjung Manis. Okey. Jadi kalau di kalangan murid tahap 1 tadi, pastikan ianya betul macam apa dicerita kita dalam ni, dalam slide ni. Memang tahap 1 tahap 1 cikgu, iaitu tahun 2. Okey. Jadi yang ni cikgu sebenarnya cikgu pemulihan kah? Bukan? Bukan, cikgu bahasa Melayu juga. Cikgu bahasa Melayu biasa ajalah. So bukannya apa, untuk kategori pemulihan memang cikgu Dayang Suhana yang di pejabat ni dia cari-cari juga kalau ada yang membentang dalam aspek pemulihan. Macam kalau ada ustazah kan dia bentang, itu memang Ustazah Roha lah yang di pejabat ni. Dia pun nak dengar juga. Macam tu. Okey, tak apa. Ya, dari segi tajuk settle dah. Okey. Seterusnya adalah dari segi pemerhatian. Okey. Daripada apa yang saya perhatikan yang cikgu dah buat ni, okey, syabas dan tahniah, cikgu dah jelas dah. Mungkin rakan sebelum ni ada bagi tahu, mungkin ustaz ada share juga kan input-input. Ada. Okey. So seperti biasa dekat bahagian pemerhatian ni, biasanya bila kita sebut tentang pemerhatian, ianya menjurus kepada 5 deria kita. 5 deria. Deria penglihatan, pendengaran, sentuh, apa semua tu kan. Okey, jadi biasanya dalam kajian kita menggunakan elemen-elemen pemerhatian ni lah. Ambil contoh, berdasarkan pemerhatian ketika sesi pembelajaran berlangsung, terdapat segelintir murid tahun 2 teratai belum menguasai kemahiran menulis. Okey, so apa yang diperhatikan, segelintir tu berapa orang? Segelintir murid tahun 2, maksudnya tadi kami orang fokus kepada 6 orang tersebut cikgu. Semuanya adalah 16 orang tadi kan, 16 orang. Jadi kami fokus kepada 6 orang yang tulisan tersebut memang tak dapat kami atur lah cikgu lah. Okey. Tulisan yang masih terabur, naik atas, turun bawah. Okey, sebab yang ini macam cikgu maklumkan juga tadi tahap 1. Jadi definisi tahap 1 tu mungkin tahun 1, tahun 2, tahun 3, betul cikgu Okey. Jadi apa yang saya dapat lihat dalam slideshow ni, penceritaan cikgu ni dia tahun 1 dan tahun 2 aja. Tahun 2, tahun 3 aja. Tahun 1 di mana? Kami lebih fokus kepada tahun 2 sebenarnya cikgu, sebab tahun lepas kan kita mengalami permulaan COVID-19 ya. Okey, jadi mungkin cikgu boleh kata murid tahun 2 lah. Tahun 2. Yang tajuk tadi tu?
Yang tajuk tadi ni? Tajuk tadi, tukar balik tak tajuk cikgu, meningkatkan kemahiran menulis mekanis menggunakan kaedah Koji untuk murid tahun 2 SK Tanjung Manis. Yang tahun 2 ya bila? Tahun ini kah tahun lepas? Tahun 2 tahun ini. Tahun 2 tahun ini. Tahun 2 lah. Letak tahun 2. Babnya tahun ini. Dia merujuk tahun semasa. Okey, sebab tu saya nak kita sama-sama bincang lah, kita ambil gambaran apa yang kita faham lah. Okey. Jadi untuk itu didapati segelintir murid tu, cikgu letak terus berapa ramai murid. Macam tadi 6 kan? Terus letak 6. Okey. Terus letak 6. Sebab dekat pemerhatian ni kita perhati, dia tak boleh apa kata orang, dia tak boleh secara masih umum sangat dia punya statement, dia mesti detail. Jadi melalui pemerhatian guru, hanya 6 orang murid sahaja yang menguasai, bukan 6 orang murid, yang belum menguasai kemahiran menulis mekanis, cikgu kan? Yes, belum menguasai kemahiran menulis mekanis. Macam ni aja, cantik je ayat kita. Okey. Si perlulah dengan baik apa semua. Memang kita tahu menulis mekanis yang definisinya adalah baik, kemas apa semua kan. Okey. And then daripada situ cikgu boleh letaknya pun senarai semak bawah dia. Bawah dia senarai semak. Jadi keluarkanlah berapa orang murid semuanya tahun 2 tu, 16 ke 17 tadi? 16. 28 semuanya sekali cikgu. Okey. Jadi benda ni bukannya apa, kita nak keluarkan semua bilangan murid tu tadi 28. Lepas tu daripada 28 tu kenapa kita pilih 6 orang? Saya nak bawa bayangan kepada cikgu, kepada soalan-soalan netizen. Orang selalu tanya kenapa mesti pilih 6 orang? Jadi kita buat comparison, kita buat perbandingan dengan keseluruhan kelas, keseluruhan budak dalam kelas. Jadi 6 orang tersebut hanya 6 orang tersebut sahaja tulisan yang belum kemas. Belum kemas ataupun belum lagi memahami, belum menguasai kemahiran menulis tadi cikgu lah. Yes. Jadi perlu ada perbandingannya lah, perlu ada perbandingan dengan semua budak yang lain. Memang jelas lah, ada graf, ada dia punya macam carta yang menyatakan bahawa 6 orang ni yang paling kritikal. Di highlight dekat situ. Di dalam pemerhatian tu cikgu? Dalam pemerhatian dalam satu kelas tu ada 28 orang. Mestilah tunjuk evidence menyatakan bahawa budak-budak ni 6 orang ni lemah. So keluarkanlah daripada 28 orang, yang ini 6 orang yang kritikal. So kita nak fokus kat sana. Macam tu. Itu je sebenarnya bahagian pemerhatian ni. Okay, and then yang pertama adalah nak mengenal pasti siapa budak tu. Yang kedua ni, berdasarkan tinjauan semasa PDP, masalah tersebut guru mendapati sebahagian murid tidak menulis dengan tulisan yang kemas. Macam bertindih, macam 2 kali cerita dia. Tadi cerita hal mekanis dah ada kan. Ini tadi kemas tadi baik, lepas tu kemas. 2 kata kunci kan. Yang poin pertama tadi baik, menulis dengan baik. Yang poin kedua ni menulis dengan kemas. Ada beza kah? Macam ni, tukar balik cikgu, tukar di dalam ya. Sebabnya dalam penulisan ni adalah lebih elok jika kita guna satu-satu terma tu. Kalau kita nak kata kemahiran menulis mekanis, jadi sepanjang penceritaan dalam penulisan memang semua mekanis cikgu kan? Okey. Jadi ubahlah mendapati sebahagian murid tidak boleh menulis dengan tulisan secara mekanis. Yes. Jangan sekejap mekanis, sekejap baik, sekejap kemas. Tahulah benda yang sama. Tapi bila pembaca macam saya lah, orang luar baca apa ni, mana satu betul, baik kah, kemas kah, mekanis. Faham Okey, jadi yang poin yang kedua tu sebenarnya pengulangan apa yang saya faham lah cikgu, betul lah cikgu. Okey, yang ketiga, masalah ini berlaku kerana pandemik COVID-19 yang menjejaskan kehadiran murid ke sekolah kerana mereka kurang mendapat bimbingan daripada guru seperti pembelajaran yang sepatutnya berlaku. Okey, yang ini dah cerita lain dah. Sebabnya apa? Apa yang cerita cikgu ni, dia dah lebih kepada why. Masalah ini berlaku kerana ini dah mencari sebab kan? Dah mencari sebab. Kalau dah mencari sebab, dia bukan lagi dalam pemerhatian.
Dia bukanlah pemerhatian. Pemerhatian adalah apa yang kita nampak on surface saja. Jadi yang ini mungkin cikgu boleh pindahkanlah dekat bahagian refleksi. Okey. Dekat bahagian refleksi. Okey, lepas tu yang bawah tu memberi perhatian guru hanya 40% murid sahaja yang menguasai. Ini macam inilah dia cerita ni 2 kali ganda ni. Ni cerita yang pertama tadi tu. 40% kan. Letak teruslah 40%. Yang mana 40% ni kejap. 40% Jumlah daripada pelajar tadi cikgu. Yalah saya cuba kira tadi tu. 40% sahaja yang menguasai. Maksudnya 60% tidak menguasai. Kalau kelas tu tadi 28 orang, 60% bukannya 6 orang. Ramai. Betul tak cikgu? Salah cikgu, sebelah salah ayat nahu. Melalui pemerhatian guru hanya bagus menggunakan jumlah murid kan cikgu kan? Adalah lebih selamat. Lebih selamat melalui macamnya. pemerhatian guru hanya 6 orang murid sahaja yang belum menguasai kemahiran menulis secara mekanis. Yes. Sebab bukannya apa, bila cikgu guna statement macam ini, dia ada dua, cikgu dah mewujudkan 3 kategori tau. 3 kategori, iaitu murid yang cemerlang, murid yang lulus dan murid yang lemah. Kan? Mungkin yang 6 orang tu adalah murid kategori yang lemah. Yang 60% tu yang tidak dapat, yang tidak menguasai, 60% tu adalah kategori murid yang dia tak cemerlang lah, yang tak menguasai, Yang 6 orang tu dia teruk lagi daripada tidak menguasai. Betul kan maksud dia tadi? Okey cikgu. Jadi cikgu susun betul-betul ayat ni lah. Macam mana penceritaan dia, yang mana mungkin cikgu kata dalam keseluruhan kelas tu 28 orang. Ini saya tolong cikgu lah macam mana nak beri gambarannya. Cikgu bagi tahu lah, dalam kelas cikgu ni, kelas cikgu ada 28 orang murid. Okey, dalam 28 orang murid tu 60% tidak menguasai kemahiran menulis mekanis, iaitu bersamaan dengan kalau 28, 60% kiranya dalam 18 orang. Contohlah anggaran kasar lah. Dalam 18 orang tidak menguasai kemahiran menulis mekanis. Dan daripada 18 orang murid itu tadi, saya dapati bahawa ada 6 orang murid sangat lemah. Maksudnya. Ya, lebih lagi lah cikgu, lebih spesifik lagi jumlahnya lah cikgu. Yes, nya guna konsep triangle. Triangle. Yang atasnya luas, and then makin fokus. Okey, kita guna cara didaktif lah sebenarnya cara didaktif. Okey, jelas bahagian tu cikgu. Okey, so yang pemerhatian ni ini yang seeloknya lah sebenarnya. Cumanya yang ini pada saya lah cikgu. Pada saya ini dipanggil sebagai data mentah. Yang ini kita panggil dia sebagai data mentah. Jadi macam mana nak jadikan ianya sebagai data yang dah dimasak, data yang dah diproses. Kita guna guna patusan, kita guna graf, kita guna catapai. Kan macam cerita kita tadi tu yang saya bagi tahu tadi tu, dalam 28 orang murid buat catapai tu 8, and then yang ni yang bawah ni sebahagian besar ni adalah yang tidak menguasai. Lepas tu dalam sebahagian besar yang tidak menguasai itu ada 6 orang yang sangat lemah. Buatlah bentuk catapai. Jadi tak banyaklah. Kalau buat macam ni memang banyak muka surat makan ni cikgu. Kan? Dia akan banyak makan muka surat. Guna muka surat yang banyak. Okey, cikgu ringkaskan lagi lah yang ini. Yang ni. And then grade tulisan. Jadi yang mana lebih cantik kalau kita nak guna? Kita guna jenis tulisan ke ataupun grade tulisan? Grade tulisan lah cikgu. Sebab apa yang saya faham, kalau cikgu letak jenis tulisan, ini merupakan ciri-ciri tulisan tu. Tapi kalau grade tulisan, dia ada dia lebih daripada satu ciri yang menyatakan kita kenapa kita bagi grade tu kan. Betul tidak? Kita menggunakan tulisan lah cikgu. Jadi adalah lebih elok kalau kita guna grade tulisan, yang mana cikgu perlu nyatakan juga dalam penulisan cikgu tu macam mana grading itu diberi.
Macam mana grade itu diberi. Macam contoh, kalau budak itu menulis secara mekanis dengan kemas dan cantik, dengan betul, dengan tata tertib apa semua, maka budak tu dapat grade A. Yang itu cikgu kena jelaskanlah. Apa justifikasi cikgu? Cikgu bagi penulisan itu grade C ataupun grade D. Tapi itu dalam penulisan bawah tu lah. Selepas dia punya rajah tu. Rajah di atas menunjukkan ini. Tahu lah cikgu? Okey, Okey. Yang ini tak jadi masalah ni. Yang ni tak jadi masalah responden apa semua tu kan. Cumanya tadi cikgu ambil satu je lah. Ambil satu je lah. Jangan letak 6. 6 ni boleh tapi dalam penulisan kolokium kan maksimum dia 15 muka surat. Jadi cikgu pandai-pandailah susun, ambil satu yang paling kritikal je dulu lah. Ambil satu yang paling ya lah cikgu. Paling ketara lah dia punya tu. Okey. Tapi ini untuk simpanan cikgu tak jadi masalah. Ataupun ini untuk pembentangan cikgu tak jadi masalah. Kan kolokium TS25 menghantar 2 bahan, satu penulisan, yang kedua adalah video pembentangan. Jadi untuk video pembentangan cikgu boleh guna baliklah bahan-bahan ni, tak jadi masalah. Okey. Cuma dalam penulisan tu kena banyak yang ditapis lah. Okey and then fokus kajian. Okey, ini pemerhatian dah settle, fokus kajian. Okey, sebenarnya fokus kajian ni dalam kita bercerita tadi tu yang pemerhatian apa semua tu memang dia dah menjurus dah. Dia memang dah straightforward, dah menjurus terus ke arah fokus. Apa fokus kita tadi? Iaitu 28 orang murid kita fokuskan pergi ke budak yang tak menguasai. Kan? 60% tak menguasai. Lepas tu daripada sana kita fokuskan lagi, ini yang paling lemah, 6 orang. Itulah fokus dah. Dah siap fokus kita. Jadi fokus kita ada 2 lah. Satu 6 orang murid dan satu lagi adalah penulisan mekanis. Itulah fokus kita. Jadi yang ni tak perlulah beritahu ni. Dalam kajian ni hanya memfokuskan ni, tak payah ni. Ni tak payah semua ni. Tak perlu lagi lah cikgu kan? Tak perlu lagi lah. Cuma dalam perenggan nanti cikgu olahlah cantik-cantik ayatnya. Okey. Pemilihan kaedah 4G sebagai intervensi. Ni belum lagi ni. So kita masih pemerhatian kan. Kita masih lagi pemerhatian. Kita belum lagi nak menentukan kaedah apa. Sebabnya sebabnya bila kita dah dapat pemerhatian tu tadi, barulah kita akan buat refleksi. So apa pemerhatian kita tadi? Memang secara ringkasnya adalah 6 orang murid, kita nak fokus 6 orang murid terhadap penulisan mekanis. Itu fokus kita untuk kita bincangkan dalam refleksi. So dalam refleksi kita banyak kepada persoalan why. Why? Kenapa? Ni dah start lah bangau-bangau ni. Kenapa 6 orang murid itu tak dapat menguasai penulisan mekanis? Jadi kalau kita tengok di sini refleksi murid. Ini murid yang buatkah apa? Latihan dekat cikgu kah? Ini tajuk refleksi murid ni. Apa maksud refleksi murid ni? Refleksi terhadap murid kah refleksi murid yang buat? Refleksi terhadap murid. Okey. Okey, refleksi terhadap murid lah. Ataupun mungkin persepsi dalam dimensi murid. Mungkin lah macam tu. Kita tukar tajuk cikgu? Sebenarnya perlu. Sebenarnya tak perlu sebab biasanya refleksi ni dia lebih kepada cikgu. Dia lebih kepada cikgu tapi dia merangkumi pelbagai aspek. Dia merangkumi pelbagai aspek. Ambil contoh, mungkin faktor persekitaran, mungkin faktor murid tu sendiri, personal lah, personal pribadi murid, mungkin faktor keluarga, mungkin faktor pengajaran cikgu, dia ada banyak. Itulah tujuan refleksi. Jadi kita nak guna why. Biasanya apa yang kita cadangkan untuk refleksi, kita guna beberapa tools yang ada seperti tulang ikan Ishikawa. Ni selalu saya promo lah guna ni, tulang ikan Ishikawa ni. Ataupun cikgu guna RCA. Pernah dengar cikgu RCA cikgu? Macam ni tak? RCA. Root cause analysis. Tentulah. Okey, root cause analysis. So apa yang berlaku? Ni masih dekat refleksi ni. Refleksi ni panjang sebenarnya proses tu. Sebab bila kita nak buat refleksi, kita nak mengkaji sampai ke lubang cacing apa sebab. Kenapa budak tu
kenapa budak yang 6 orang tu tadi tidak boleh tidak menguasai kemahiran mekanis. Itu yang kita kena kaji. Jadi dalam proses kajian ni macam mana cikgu? Macam mana rasanya kita tak boleh mengandaikan satu dari segi aspek murid, satu lagi dalam aspek cikgu kan. Kita kena jadi mata lebah. Mata lebah kita kena tengok pelbagai view, point of view kena banyak. Jadi bahagian ni, refleksi nilai ni dia disokong melalui data-data yang lain seperti pemerhatian, seperti interview. Cikgu ada tak interview 6 orang budak tu? Ada. Masanya sekolah, masanya di awal Masyariah, masanya masih sekolah sebelum kita PKP. Adalah bertanya dengan budak-budak tu lah cikgu lah, kenapa mereka tak boleh nak menulis dengan baik. Ya, itu bagus tu sebenarnya. Itu bagus sebab interview tu merupakan salah satu proses kita nak mencari kenapa. Why? Kita nak tahu why tu. So bila kita interview sebenarnya kita bukannya nak soal selidik lah, tapi kita nak tahu, nak tanya apa yang berlaku kat budak tu kan. Yang 6 orang ni spesifik kepada 6 orang. Jadi dalam penulisan cikgu kat sini, cikgu boleh tak cakap lah hasil temu bual bersama murid didapati bahawa murid tersebut ini macam tu. Inilah. So secara ringkas je ataupun lagi bagus kalau dalam penulisan cikgu guna quotation. Atau saya beri satu contoh cikgu, saya beri satu contoh. Hasil temu bual bersama 6 orang murid. Okey. Hasil temu bual contoh ayat dalam perenggan lah. Hasil temu bual bersama 6 orang murid tersebut didapati ada beberapa faktor yang menjadikan mereka tidak boleh menguasai kemahiran mekanis. Kemahiran menulis. Secara mekanis. Okey. Faktor yang pertama adalah mereka tidak berminat untuk menulis. Okey. So pernyataan ini telah disokong seperti kata-kata berikut. Titik-titik pap. Terus bawah kata-kata quote. Dia kata apa? Saya tak pandailah pegang pen dengan cantik ni cikgu. Titik-titik quote murid A. Ni ada penulisan, ni ada teknik sebenarnya dalam kualitatif. Okey. Ni sih sebarang buat dalam betul lah dalam penulisan kajian kualitatif. Nya perlu ada protokol temu bual, nya perlu ada transkrip, nya perlu ada proses untuk codingnya, and then nya perlu ada mengkategorikannya, lepas dia masukkan ke dalam bentuk tema, lepas dia menghasilkan satu teori. Yang pun betul-betul kualitatif lah. Tapi kalau apa yang kita buat ni sekarang ni adalah kajian tindakan. Dia taklah sedetail macam kajian kualitatif. Kita boleh letak dalam ni cikgu, dalam refleksi murid yang tadi cikgu kan? Yang cikgu cakap tadi tu letak dalam ni. Dia tak perlulah letak refleksi murid, refleksi cikgu, dia just tak perlu. General je. General je. Okey. General je. Jadi macam ayat saya tadi saya sambung balik. Ada beberapa faktor seperti faktor pertama, murid tidak minat untuk menulis. Tidak minat untuk menulis. Okay. So berikut adalah kata-kata murid tersebut. Teruslah keluar. Murid A quotation, murid B quotation, murid C quotation. So nampaklah yang pun lenggok bahasa muridnya kan. Okey. Saya rasa tidak sesuai lah cikgu. Adalah so memang kalau penulisan macam tu memang cantik lah. Memang cantik. And then point yang kedua, okey. Berdasarkan penyataan setiap kali temu bual dia mesti ada maksud tersirat dan tersurat. Cikgu mesti letak. Ambil contoh yang tadi tu murid tu kata dia tidak suka nak menulis. Okay. Berdasarkan kata-kata ataupun berdasarkan apa yang disampaikan oleh 6 orang murid tersebut, dapat kita simpulkan bahawa mereka tidak berminat. Macam inilah. Kita mengulas balik apa kata-kata murid ya. Jadi dalam perenggan tadi macam faham tak kau? Kita mengulas balik apa yang berlaku dekat, kan mula-mula kita memperkenalkan apa faktor yang pertama, lepas tu cikgu keluarkan dia punya apa kata-kata dia dan bentuk quotation, and then yang bawah tu cikgu mentafsir kata-kata budak tu. Dari segi secara maksud tersirat kah, tersurat kah, cikgu tafsirkanlah apa yang cikgu faham.
oleh kata-kata budak tu. Maksudnya rupa-rupanya budak ni dia bukannya tak suka menulis. Rupa-rupanya dia tak ada orang mendorong. Itu maksud tersirat dia. Kan? Itu maksudnya itulah proses refleksi. So menurut kajian ini menyatakan bahawa jika tak ada orang mendorong, orang tu takkan minat untuk menulis. Kalau ada jumpa kajian yang berkaitan lagi bagus. Maksudnya cikgu tadi kan budak tu tak ada motivasi untuk menulis lah cikgu kan, sebab kurang komitmen daripada ibu bapa tadi. Yes. So itulah proses dia dalam kita nak menulis tu. Jadi bila dah lengkap tu kan, orang baca pun wow kata orang. So itu memang style kualitatif. Tapi dalam konteks kita buat sekarang ni adalah kajian tindakan. Dia taklah sedetail macam tu. Dia taklah sedetail sangat macam tu. Cuma dia sudut sikit-sikit lah. Dia ambil sikit-sikit style tu. Okay. Alright. So balik kepada cerita tadi tu, jadi macam tu lah cikgu susun dari segi murid. Kalau ada interview dari segi murid. Lepas tu nak lagi power, cikgu guna triangulasi data. Ni keyword dia. Apa cikgu? Triangulasi data. Triangulasi data. Maksudnya yang tadi tu cikgu dah interview murid. Cikgu dah interview murid. Jadi cikgu pun buatlah dia punya penulisan macam yang saya ajar tadi tu lah. Lepas tu cikgu interview pula, cuba interview pula cikgu-cikgu yang lain. Okey. Cikgu-cikgu yang masuk ke kelas tersebut tadi kan? Ya, yang mengajar budak 6 orang ni. 6 orang. Cikgu interview dia. Cikgu, apa pandangan cikgu terhadap budak ni? Cikgu tu bercakap banyak benda yang cakap. Tapi cikgu, bila dia dah banyak cakap macam tu kan, cikgu tengok dia punya point tu. Jadi maksudnya bila dah lepas interview, biasanya kalau nak buat interview ni kita buat rakaman, kita rakam, lepas tu kita transkrip dia. Transkrip ni bermaksud kita dengar balik, lepas tu kita buat dalam bentuk dialog lah. Okay. Lepas tu cikgu A dia kata apa? Cikgu A dia macam tu padanya, cikgu B ni macam dialog. Ini memang detail lah kalau betul cikgu nak buat kualitatif. Jadi daripada transkrip tu tadi, cikgu baca balik dan cuba cari dia punya kata kunci. Ini bahasa saya lah, kata kunci. Cikgu cari point dia. Apa point? Rupa-rupanya daripada perbualan kita tadi, budak ni tadi adalah jenis apa? Budak ni dia tak dengar kata, dia tidak beri tumpuan dalam kelas. So benda tu tadi dikaitkan dengan cikgu sendiri. Contohnya kelas ni adalah kelas cikgu Roslin. Bila dapatan daripada kelas cikgu-cikgu lain, mungkin cikgu Chia pun ngajar budak tu, cikgu Aniza pun ngajar budak itu, cikgu Nomaziana pun ngajar budak itu. Semua cikgu-cikgu ni, semua kata-kata mereka ni, point dia sama aja. Walaupun bahasa dia lenggok, bahasa dia berbeza, tapi maksud dia sama. Iaitu murid ini tidak memberi serius dalam pelajaran. Contoh. Contoh. Jadi daripada penceritaan tadi tu, cikgu buatlah perenggan. Selain daripada menemu bual murid, saya juga telah menemu bual rakan-rakan guru yang lain yang mengajar murid 6 orang ini. Didapati bahawa murid ini tadi tidak serius dalam pelajaran. Seperti kata-kata berikut. Pergi bawah quotation. Okey. Cikgu Chia kata, budak ni memanglah saya cakap lain, dia cakap lain kat belakang. Contoh, itulah saya rasa marah betul. Ada benda ni kerepak kan. Lepas tu quotation, cikgu A, cikgu C, cikgu Chia, cikgu C. Lepas tu cikgu Aniza lagi, cikgu A, adalah kata-kata dia. Lepas tu dah habis dia punya kata-kata tu, dengan quotation dia, dengan nama dia tepi, bukan nama sebenar, nama samaran. Okay? Lepas tu bawah tu cikgu buat dia punya rumusan lah. Apa intipati, maksud tersurat daripada kata-kata tu tadi. Jadi maksud tersuratnya adalah, rupa-rupanya murid ini minta perhatian cikgu. Sebab cikgu mengajar mengikut level budak yang pandai aja, tapi budak yang lemah ni dia tak ambil ending. Jadi di sana kita kena tengok balik lah. Nampak Jadi view dia berbeza tau. View dia berbeza. Walaupun cikgu Chia tadi kata budak ni tak beri tumpuan lah apalah. Tapi bila kita fikir balik, kita kaji balik dalam maksud tersurat ya. Rupa-rupanya budak ni sebenarnya dia nak minta perhatian.
Lepas tu cuba kita cari kajian-kajian yang lepas kalau ada kaitan dengan minta perhatian ni. Asalnya ada, macam pernah saya baca. Jadi itulah contohnya tadi. Jadi dalam proses tadi, itulah proses refleksi. Refleksi ni unik tau. Dia tak semestinya dalam bentuk data yang guna markah apa semua. Dia boleh jadi dalam bentuk temu bual. Dia boleh jadi dalam bentuk pemerhatian. Tapi refleksi ni dia adalah mengkaji why. Why? Kenapa? Jadi daripada sana, daripada cikgu interview murid dan juga interview cikgu, tapi ni memang kerja detail lah. Tapi kita puas hati lah. Kita puas hati. Kenapa? Sebab benda ni tadi kita dapat satu input yang solid. Yang mana okey, rupa-rupanya budak ni di conclusion dekat bahagian refleksi pada pengakhiran perenggan refleksi ni, cikgu kata, rupa-rupanya hasil dapatan temu bual kita terhadap murid dan juga cikgu, rupa-rupanya murid ini dia tidak berminat dan juga pengajaran cikgu menjadikan murid itu tak berminat untuk menulis secara mekanis. Mungkin tak ada faktor perangsang ataupun mungkin tak ada daya penarik dalam tajuk dalam teknik penulisan mekanis ni. Okey. So sekarang kita nak fokus ke arah macam mana nak menjadikan penulisan mekanis supaya lebih menarik dan lebih diminati oleh murid. Jadi nampak perjalanan cerita yang nampak bila ada hujungnya baru kita cakap kita nak fokus dekat penulisan mekanis supaya ianya lebih menarik dan dapat meningkatkan tahap prestasi dia prestasi murid terhadap penulisan mekanis. So bila guna keyword menarik ni, dia sebenarnya sudah membuat satu rumusan daripada interview murid dan juga interview cikgu. Sebab memangnya dia tangkap dua-dua. Memang dia tangkap dua-dua. Murid tak menarik sebab apa? Sebab cikgu memang marah sebab apa? Sebab murid. Memang dia tangkap dua-dua. Jadi itu yang saya maksudkan lah. Jadi dalam penulisan cikgu atur lah. Cikgu atur lah macam tu. Okey ya. So ni settle lah refleksi pas semua. Okey, seterusnya kita masuk dekat merancang. Okey, dekat merancang tu cikgu tengok balik. Macam apa yang kita cerita dalam refleksi ni, sebab dalam kajian tindakan dia ada connection tau. Dia ada connection. Bermula daripada pemerhatian tadi, lepas pemerhatian pergi ke refleksi, lepas refleksi dia pergi ke merancangkan. Okey, dan merancang ni dia tengok balik refleksi. Dia tengok balik refleksi. So refleksi tadi cerita apa? Cerita tentang penulisan mekanis kan, supaya ianya menarik kan. Okey. Jadi dekat perancangan kita mesti fokus dekat sana. Ni betul lah ni. Ni betul lah ni. Saja dah buka cerita. Okey. Jadi yang objektif persoalan kajian tu sebenarnya sih perlu, tapi nak letak pun tak jadi masalah lah sebenarnya. Okey. Metodologi kajian. Okey, yang ini tak ada. Sebab kita bukan kajian kuali, bukan kajian kuantitatif. Istilah metodologi kajian tu buang. Letak je merancang. Buang balik cikgu. Okey. Metodologi ni perkataan ni buang. Buang, okey. Jadi cikgu boleh cakap teruslah. Dalam aku yang ni sasaran. Sasaran ini semua tak payah ni. Ini tak yang perlu juga. Tak perlu. Ini semua dalam pemerhatian ni. Okey. Yang ni semua pemerhatian. Instrumen kajian pun tak payah. Kaedah kajian pun tak payah letak. Sebab memang kaedah kita adalah kajian tindakan. Nya dunia berbeza cikgu. Maksudnya sekarang ni kita ada tiga jenis kajian. Kajian kualitatif, kajian kuantitatif dan kajian tindakan. Kajian tindakan ni dia dunia yang berbeza. Okey, walaupun dia ada macam ada sedikit elemen kualitatif, dia ada sedikit elemen kuantitatif. Tapi dia berbeza, dia lebih simple. Daripada tak perlu lah ni cikgu, metodologi kajian ni tak perlu, buang je lah. Buang je lah, tak perlu sebenarnya bahagian tu. Okey. Merancang. Sebenarnya dalam merancang ni apa yang perlu? Poin yang perlu diletakkan. Macam tadi refleksi dia lebih kepada why. Refleksi lebih kepada why. Kalau merancang ni dia lebih kepada how. Bagaimana? Bagaimana? So tadi why tadi kita dah cerita tentang penulisan mekanis tu tadi tak menarik minat dan murid tak berminat, cikgu pun menghadapi kesukaran nak memupuk minat murid. Itu refleksi kita tadilah. Okey, lepas tu kita nak merancang.
Okey, kita pun nak memperkenalkan kaedah 4G. 4G. Jadi dalam perancangan, dalam kita nak memperkenalkan kaedah 4G, orang akan tanya, netizen akan tanya, kenapa kaedah 4G? Kenapa kaedah 4G? Dalam banyak-banyak kaedah di dunia ni, kenapa pilih 4G? Jawab cikgu. Okey, sebab menggunakan kaedah garis iaitu warna merah, warna hitam, warna hijau dan warna biru lebih menarik pelajar untuk menulis supaya menulis secara lurus cikgu lah atas garisan tadi, mengikut warna tersebut. Warna merah adalah huruf besar, warna hitam huruf kecil, dan warna biru dan warna hijau tersebut adalah huruf yang berada di bawah garisan. Contoh macam Y, Q, P, G. Okey. Ini yang kena hati-hati ni. Sebab orang akan tanya, netizen memang akan tanya. Jadi kita akan tulis maksud cikgu tadi, kita tulis secara terus lah cikgu kan? Kaedah 4 garis ini. Dia sebelum kita nak cakap, okey kita nak guna kaedah 4 garis. Sebelum kita nak pilih kaedah 4 garis ni kenapa? Ambil contoh. Dalam banyak-banyak kaedah di dunia ni, dia ada banyak lagi kaedah lain, iaitu beli je buku 5 garis kat kedai. Ataupun pegang tangan budak tu kita ajar dia penulisan yang betul, ataupun kita guna kaedah pasir. Dia ada banyak kaedah. Cumanya kenapa cikgu pilih kaedah 4G? Apa sebab dia? Ada tak kajian sebelum ini pernah guna kaedah 4G? Kena hati-hati juga kalau pernah ada orang buat tentang kaedah 4G ni, cikgu akan dicop sebagai ciplak. Faham tak maksud saya? Ada kajian cikgu. Kalau tak ada okey. Kalau tak ada okey. Kalau dia ada, contoh. Kita dikira menciplak cikgu. Ya, contoh siapa punya 4G ni? Siapa punya kaedah 4 garis? Ya, cikgu Cia. Ya, okey. Untuk 4G ini saya cadangkan tajuk ini sebab mewakili 4 garisan. Okey. Di situ ada 4 jenis warna. Seperti yang kita tahu, warna ni sangat penting sebab dia mampu menarik minat murid untuk membuat kerja. Okay, so warna ini memainkan peranan yang penting juga. Menggunakan saya option XB. Okey, jadi situ. Kaedah 4G ini sebenarnya kami dapat dari hasil kajian tindakan PICMP Bahasa Melayu dari siapa? IPG KBL, iaitu tahun 2012 pernah menggunakan kaedah ini. Pemilik itulah maksud saya. Ya. Okey, ya. Kaedah ini kami merujuk hasil kajian tindakan yang tahun yang lepas, iaitu dari PICMP Bahasa Melayu Muhammad Azizat bin Adila. Kami ada dia punya dia punya hasil kajian. Okey, kami menggunakan kami praktikkan kaedah yang dia pernah guna tu terhadap kepada murid-murid yang difokuskan tersebut. Jadi dari kajian ini, kajian yang beliau telah laksanakan sebelum ini memang berjaya, di mana dapat memperbaiki kekemasan tulisan murid. Okey. Okey. Tahniah. Itu yang saya maksudkan. Ya, itu yang saya maksudkan tadi. Kaedah 4G ni ada tak orang lain pernah guna? Siapa yang pengasas dia? Yang macam kajian siapa nama tadi Cikgu Cia? Nama penulis tadi tu siapa nama dia? Muhammad Azizat bin Adillah. Muhammad Azizat Ya, Muhammad Azizat. PICMP Bahasa Melayu Januari 2009. Cuba cikgu tengok balik.
cikgu tengok balik Ya. Muhammad Azizat tu, dia dapat idea dia datang dari mana? Bentar ya cikgu. Sekejap. Bukannya apa? Sebab kita, kalau betul lah, sebab apa yang cikgu dah buat ni dah okey dah sebenarnya. Ya. Apa yang cikgu buat ni dah okey dah. Cuma apa yang saya bantu ataupun saya bimbing cikgu ni, supaya penulisan cikgu ni naik satu level lagi. Naik satu level, jadi wow lah jadi. Okey. Yang saya nak sampaikan di sini, cuba cikgu cari Google ataupun cari sumber-sumber yang menyatakan bahawa yang Azizat tadi tu tahun 2012 lah. Sekarang ni sudah 2021. Saya rasa mungkin kaedah 4G ni dah ramai juga orang guna. Jadi maksudnya di sini cikgu kena ada satu sokongan tau, macam satu, biasalah netizen yang dia suka tanya, kenapa cikgu nak guna 4G ni padahal banyak lagi cara lain. Kita bagi tahulah, ada beberapa guru-guru di sekolah lain seperti ni nama ni tahun ni, nama ni tahun ni, nama ni tahun ni juga telah menggunakan kaedah 4G dan didapati telah berjaya meningkatkan masalah kemahiran mekanis di kalangan murid mereka. Maka dengan itu, faham Faham cikgu. Jadi tak apa. Spesifik setiap huraian tu kalau boleh kita sertakan di mana kita dapat bukti dia kan? Betul kan cikgu? Ya. Cikgu kena menyatakan mana bukti cikgu dapat, and then cikgu susunlah ayatnya. Sehubungan dengan itu, kami juga ingin menggunakan kaedah 4G ini untuk membantu murid-murid kami, macam itu. So cikgu pun selamatlah daripada rencaman orang. Biasalah netizen ni dia suka nak marah orang saja kan. Ini idea orang lain ni, kaedah 4G ni, buatlah. Dah lah tak ada citation. Contoh. Okey. Jadi untuk, kalau tak pun, itu satu cara. Okey, itu satu cara. Satu cara lagi, cikgu tukar nama lain. Jangan guna nama 4G. Guna nama lain, 4GA kah? Mungkin tadi selepas nak maklumkan, kaedah yang kami dapat ni dari orang yang buat kajian ni, asal dia punya tajuk ialah penggunaan set garisan berkembar secara berperingkat. Jadi kami ubah dia ikut untuk kumpulan kami, jadikan kepada 4G. Okey. Kalau macam tu, betul lah kaedah 4G ni cikgu punya. Okey, SK Tanjung Manis punya. Cumanya dalam penulisan cikgu boleh kata kaedah 4G ini adalah terbitan ilham daripada siapa nama tadi tu? Ilham daripada Muhammad Azizat bin Adilah. Tahun dia dalam kurungan melalui kajian, melalui inovasi dia yang nama kajian tindakan beliau iaitu garisan 2 berkembar dalam membantu secara berperingkat. Cikgu atur ayat dia. Okey. Jelas Jelas, sangat jelas. Terima kasih. Okey. So di situlah dekat bahagian merancang. Sebelum kita nak explain macam mana kaedah 4G tu digunakan, kita kena terangkan terlebih dahulu dekat perenggan pertama tu. Kenapa kita nak guna kaedah 4G? Apa sebab, siapa punya, asal usulnya macam mana, kewujudan nama 4G ni macam mana. Lepas tu barulah cikgu cerita hal ni. Macam mana cara menggunakan kaedah 4G ni. Jadi untuk itu, yang ini secara bersemuka ke online cikgu? Sebentar aja. Secara bersemuka online. Ya. Bersemuka cikgu, bersemuka. Saat ini kami laksanakan pada bulan 2. Okey. Jadi maksudnya di sini kaedah 4G ini dilaksanakan secara bersemuka. Okey. Saya punya cadangan untuk penambahbaikan dekat bahagian ni adalah lebih baik kalau cikgu letak dia punya timeline. Timeline. Beza dia dengan yang mula-mula tadi tu, memulakan pemerhatian dengan refleksi kan. Yang itu kedua-dua tu menggunakan past tense.
past tense. Benda dah lepas. Okay. Dekat tindakan ni, will do. Apa yang kita dah buat. So dia tak ada dalam penulisan tu cikgu tak boleh kata peserta kajian akan salah dah. Dia mesti telah. Ni betul. Ni betul ni. Telah diajar dan diperkenalkan. So cikgu letak timeline. Timeline ni maksudnya bila tarikh dia. Nyatakan terus secara spesifik. Okay, spesifik. Yes, nyatakan terus secara spesifik. Kalau nak lagi cantik, cikgu boleh buat jadual lah. Buat jadual, bentuk timeline ataupun buat dalam bentuk grafik kah. Timeline-nya, peserta diajar tentang 4G, pendedahan kaedah 4G, pengaplikasian kaedah 4G, penilaian kaedah 4G, macam tu. Itu contoh dia lah. And then, yang kaedah ni, diajar menerangkan fungsi. Tak ada ni. Sepatutnya cikgu tulislah. Macam mana? Apa yang cikgu ajar? Macam disebut oleh cikgu Roslin tadi tu. Yang warna hijau maksudnya untuk di apa tadi? Ulang balik, saya ingat dah saya. Cikgu Lin on speaker. Cikgu Roslin on speaker, cikgu Roslin. Okey, kaedah 4G ya tadi cikgu. Merah, hitam, biru, hijau. Menggunakan 4 garis ya. Merah, hitam untuk huruf besar dan kecil. Jadi benda ya lah. Benda tu lah yang perlu ditulis. Ruang antara kawasan biru dan hijau untuk huruf berekor sahaja, iaitu antara garisan hijau dan garisan biru tersebut. Murid tu boleh menulis lah cikgu antara garisan tu. Yang tu lah yang perlu ditulis. Macam mana nak guna 4G. Jangan, bukannya ni yang ini. Yang ni lebih kepada dia punya modus operandi je. Ni modus operandi cikgu, tapi apa yang cikgu ajar itu yang orang nak baca, orang nak dengar. Jadi dalam melaksanakan tindakan ni cikgu, maksudnya tulislah cikgu dalam 4G ni tadi, iaitu merah, apa tujuan dia, merah dan hitam apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Biru dan hijau apa tujuan dia? Macam tu kah? Ya, sebabnya bukannya apa, dalam cikgu nak memperkenalkan kaedah 4G, sebenarnya kaedah 4G itu adalah produk cikgu. Sekarang ni cuba cikgu bayangkan macam apa rancangan reality TV itu dia nak jual produk. Apa yang dia buat? Mana ada dia tanya, dia kata apa faedah apa semua, tak? Dia akan ajar dulu apa macam mana nak guna 4G kan? Mestilah detail. Macam mana guna kaedah 4G, garisan ni warna apa guna dia, garisan ni macam mana nak tulis, bila nak tulis, dari kiri ke kanan, itu semua bahagian teknikal tu. Memang perlu dinyatakan secara detail dalam melaksanakan tindakan. Bezanya ikut flow lah. Ikut turutan lah cikgu. Itu yang penting sebenarnya. Yang ini, yang cikgu buat ni, lebih kepada dalam skop cikgu. Dalam aspek cikgu, ini mata pandang cikgu ni, yang cikgu buat ni mata pandang cikgu. Yang kita nak dari segi pelaksanaannya kepada murid tu. Apa yang berlaku. Okey, cikgu. So dari sana, dari situlah baru kita dapat tahu contoh je lah. Ni contoh lah. Contoh responden satu, ambil satu contoh je lah. Okey, ambil satu je cikgu, tapi banyak-banyak kan? Ya. Nak lagi cantik, untuk setiap satu tu cikgu buatlah dia punya kerja. Ambil contoh. Garisan merah ini untuk huruf besar. Okey. Kalau huruf besar beri contoh. Satu ni huruf besar. Garisan hitam ni untuk huruf kecil. Dia mesti ni, dia mesti berada sini. Siap dengan nota lagi. Macam nota lah, macam modul lah. Okey, macam mana nak guna garisan ni. Satu, untuk melaksanakan kajian, melaksanakan tindakan, selalu saya cadangkan cikgu wujudkan modul penggunaan. Ataupun modul penggunaan tu cikgu beri dalam link lain ataupun ada video ke apakah, itu modul penggunaan. Tapi dalam penulisan cikgu buat secara seringkas yang mungkin tapi jelas macam mana penggunaan kaedah 4G tu. Okey. Okey, bila orang baca ni, barulah wow, ini baru kajian kata orang. Okey Okey cikgu. Sama juga dari segi teknikal ya.
Ambil contoh, macam mana kalau kita tak ada warna? Kalau cikgu lain, dia nak guna kaedah ni tapi dia tak ada warna, dia akan jadi hitam, putih semua. Boleh ke tidak? Oh, Tak boleh oh, kan? yalah Jadi itu cikgu kena nyatakan jugalah dalam penulisan bahawa garisan ini mesti berwarna, dia tak boleh hitam. Okey cikgu, okey. Dan benda ini tak ada di pasaran. Ada di pasaran ke warna-warna macam ni? Tak ada. Tak ada. Maksudnya apa? Cikgu ada nilai komersial. Oh. Itu yang kita nak dengar. Cikgu ada nilai komersial. Bolehlah jual buku ni lepas ni. Oh. Okey. Jadi ni lah contoh dia. Yang ni contoh impak penggunaan yang ini kan. Ini biasanya contoh ni responden 1/9 ni biasanya kita tak letak. Kita biasa tak letak. Kita just keluarkan dalam bentuk graf aja. Dalam bentuk graf macam ni. Ini yang penting ni. Inilah. Inilah penggunaan kaedah 4G. Buat labelnya warna merah, warna hitam. Warna merah merujuk kepada apa? Warna hitam merujuk kepada apa? Warna biru merujuk kepada apa? Warna hijau merujuk kepada apa? Setiap satu warna ni macam mana nak guna. Ada nota je lagi tepi-tepi tu. Di sini kita boleh letak nota je penggunaan kaedah 4G ni. Itu saya. Ya kata boleh, saya saja cikgu. Nanti dalam penulisan cikgu olah lah cantik-cantik dalam penulisan. Mungkin cikgu boleh ambil satu baluk dah. Baluk ambil satu baluk ni lah. Ambil satu pesan ni, satu set 4G ni. Lepas tu cikgu uraikanlah. Rajah di atas merupakan 4 garisan. 4 garisan yang akan digunakan dalam kaedah 4G. 4 garisan tersebut mempunyai 4 warna, iaitu bermula dengan warna merah, hitam, biru dan hijau. Warna merah ini merujuk kepada terus buat perenggan. Okey. Lepas cikgu nyatakan sekali kenapa warna merah? Tak boleh ke warna kuning atas? Kadang perlukah soalan ni macam bodoh je. Biasa netizen dia akan tanya, kenapa warna merah atas? Warna hijau lah atas nak. Yang itu cikgu perlu justify jugalah, beri justifikasi kenapa. Supaya selamat. Kalau orang tanya lah, biasalah orang tanya tu dia nak jawapan, dia tak nak dia nak jawapan. Okay. And then yang last kali ni dapatan kajian. Okey. Yang ni sebenarnya bukan dapatan kajian ni. Yang ni sebenarnya dekat merancang. Okey. Pemerhatian. So dekat pemerhatian ni ini yang perlu hati-hati juga ni sebenarnya. Pemerhatian ni apa yang cikgu buat, pemerhatian berstruktur dan juga analisis dokumen. Memerhati tahap. Pemerhatian berstruktur ni apa definisi cikgu? Kita memerhati tahap murid menulis lah cikgu. Sebelum dan semasa aktiviti menulis itu dijalankan. Maksudnya adakah tangan budak tu betul ke salah ke? Adakah yang cara itu? memegang pensel betul ke tidak? Okey. Tadi cikgu cerita tentang penulisan mekanis. Jadi maksudnya cikgu dalam penulisan mekanis tu cikgu perlu jelaskan juga bahawa postur tangan memegang pensel adalah menjadi keutamaan kan. Okey. Jadi perlu dinyatakan juga bahawa apa definisi penulisan secara mekanis, apa dia punya definisi dia punya ciri-ciri dia. And then daripada sana barulah kita cuba kaitkan dengan pemerhatian ini. Pemerhatian berstruktur ni. Sebab dia mesti ada kaitan tau. Mesti ada kaitan. Okey. Ambil contoh cara pegang pen. Keluarkanlah jadual 6 orang pegang pen macam mana. Pegang pen masih betul ataupun pegang pen dah salah ataupun boleh tak terus dalam perenggan berdasarkan penggunaan setelah penggunaan kaedah 4G didapati bahawa semua murid telah pun berjaya memegang pensel dengan betul. Yang pertama. Yang kedua, apa lagi ciri-ciri dalam penulisan mekanis? Yang pertama adalah memegang pensel. Yang kedua cirinya apa? Keluarkan satu-satu. Macam ni pemerhatian berstruktur ni belum detail lagi cikgu. Belum detail.
Okey, keluarkan satu-satu. Menulis sebelum dan semasa. Ni cerita pemerhatian ni dalam kitaran 2A ni dia lebih kepada selepas. Oh. Dia lebih kepada selepas, and then dia nak macam cerita macam ayat yang saya bagi tadi itulah. Setelah menggunakan ini didapati bahawa semua murid dah itu lepas semua dah. Okey. Tak perlu lagi kita cakap ini telah menunjukkan bahawa adanya peningkatan. Itu tak payah. Itu dah masuk dekat ajian refleksi. Kita just melapor je apa dapatan kita. And then analisis dokumen, menganalisis lembaga kerja murid. Ini satu lagi, ini yang kedua lah. Selain daripada postur tangan yang betul, kami juga mendapati bahawa adanya peningkatan dalam lembaran kerja murid. Okey. Yang inilah yang ni. Ni keluarkan ni, guna ni. Guna jadual ni. Jadual ni betul dah. Cumanya yang kurang kemas tu ada kaitan dengan postur tangan kah? Okey. Yang ini cikgu nyatakanlah, perlu nyatakanlah apa kaitannya kurang kemas dengan postur tangan. Pegang pensel tu tadi, kadang orang tak faham. Bila pegang pensel betul, maka tulisannya jadi kemas. Perlu dinyatakanlah, macam letak bintang sikit ke dalam huraian ke, perlu dinyatakan. Apabila murid telah boleh memegang pensel dengan betul, maka mereka akan dapat menghasilkan tulisan yang kemas. Macam mana cikgu nak kata tulisan tu kemas ataupun sederhana kemas? Ataupun kemas saja. Dia ada beberapa kategori ni cikgu, banyak kategori ni kan. Kemas, sangat kemas. Tiga kategori tu. Sederhana kemas macam mana? Tiba-tiba A-nya tak tutup rapat. Maksudnya kemas tu perlu dihuraikan jugalah apa definisi kemas ni. Dalam penulisan secara ringkas lah, tapi padat lah artinya. Okey, yang ini dari segi grade, ya. Macam mana mau cakap? Okey. Yang ni tak ada masalah sebenarnya. Tak jadi masalah grade ni. Cumanya dari segi presentation tu je. Presentation. Dekat sini adalah lebih elok kalau ianya dalam bentuk murid demi murid. Student by student. Okey. Ini murid satu depan ni, murid satu, murid dua, murid tiga, murid empat, murid lima, murid enam. Okey. Lepas tu dia punya graf adalah latihan 1 sampai 5 lah. Murid 1 latihan 1, 2, 3, 4, 5. Murid 2 latihan 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Susun balik jadual ni lah, susun balik graf ni lah. Ya ajak lah. Okey. Yang ni pun dah lengkap dah sebenarnya. Dah lengkap dah. Jadi kita dah nampak lah kan dia ada latihan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dah nampak perbandingannya di situ kan. So dekat penulisan cikgu buatlah dapatan tu tadi adalah macam ni dan pada mulanya macam ni. Itu dalam perenggan cikgu bawah tu. Daripada graf ni tadi. Sebenarnya graf dalam perenggan tu dia menceritakan yang ini. Okey. Tapi dalam bentuk graf. So untuk tu cikgu buatlah dalam perenggan. Berdasarkan setelah menggunakan kaedah 4G selama 2 bulan didapati bahawa peserta satu, mana satu betul ni cikgu? Kejap peserta, kejap murid, kejap student, kejap pelajar. Perlu konsisten lah cikgu. Okey perlu konsisten dalam penulisan. Kalau murid semua murid, kalau pelajar semua pelajar. Okey Kalau murid didapati bahawa murid satu kejap murid aduh pening kepala. Okey cikgu. Tak tukar balik. Perlu diatur total lah cikgu. Okey, didapati bahawa murid A, contohlah murid A telah menunjukkan peningkatan iaitu daripada grade C kepada grade B.
Murid B pula menunjukkan peningkatan daripada grade C ke grade A. Kita rumuskan terus. Tak perlu lagi cakap latihan 2 berapa dapat, latihan 3 atau berapa tak perlu. Just terus ambil yang paling mula dengan paling hujung. Maksudnya buat perenggan teruslah cikgu dalam analisis dokumen ni. Ya, dalam penulisan cikgu. Tapi yang graf ni tadi kita gunalah data macam yang graf ni yang pertama sekali adalah murid A bawah ni, murid A latihan 1 2 3 4 5. Murid B latihan 1 2 3 4 5. Tapi dalam penulisan cikgu tak payahlah cerita hal 1 2 3 4 5, terus ambil rumusan teruslah. Okey. Okey ya. Alright. Dah settle bahagian pemerhatian, baru cikgu masuk dekat refleksi. Yes, refleksi. Refleksi ni bukan dapatan. Dia refleksi je. Dia refleksi je. Okey, so daripada refleksi ni apa cikgu dapat? Biasanya dalam refleksi ni cikgu buat 3 elemen yang besar, iaitu kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Ya. So soalan pertama kita akan tanya, apa kekuatan kaedah 4G? Apa kekuatan kaedah 4G ni? Cikgu cakaplah dia memberi kesan yang positif terhadap proses apa ni. Dia tak ada kaitan. Tak connect lah cikgu. Proses pembelajaran. Cikgu terus fokus terus. Bagus macam ni. Cikgu boleh kata melalui kaedah 4G berdasarkan dapatan kajian. Okey, dapatan kajian lah. Melalui kaedah 4G didapati bahawa semua murid semua 6 orang murid tahun 2 tersebut telah menunjukkan peningkatan dalam kemahiran menulis secara mekanis. Okey, peningkatan. Terus detail. Di dalam menulis secara mekanis. Okey. Secara mekanis. Janganlah lagi cerita hal proses pembelajaran apa semua. Kita tak cerita hal proses pembelajaran tadi kan. Itu boleh dikeluarkanlah proses pembelajaran tu. Okey, lepas tu peningkatan kemahiran menulis secara mekanis dan fokus. Ini Cun. Okey. Dapat dilihat ini membuktikan keberkesanan. Ayat tu. Ini membuktikan keberkesanan kaedah dalam membantu murid yang mempunyai masalah pembelajaran yang melibatkan penulisan. Tak payah lagi ni keberkesanan ni. Ni bahaya ni kata kunci ni. Kalau cikgu nak guna istilah keberkesanan, dia akan jadi kajian impak. Ada beza tau. Buang je lah cikgu. Buang je kata cukuplah kita kata bahawa kaedah 4G ini telah berjaya meningkatkan kemahiran menulis secara mekanis di kalangan murid tahun 2. Jangan cakap di kalangan lah, terhadap 6 orang murid tu. Terhadap 6 murid terus 6 orang. Okey. Jadi itu memang dapatan yang pertama. Itu kekuatan dia. Cukup. Cukup. Okey. Nak huraikan sikit tu pun boleh jugalah. Sebagai huraian, sambung ayat tadi ya. Sebagai huraian, murid tersebut dapat memegang pensil dengan elok, dengan cara yang betul, apa lagi? Nyapun ciri-ciri ya. Kesan daripada penggunaan 4G tadi tu lah, kaedah 4G. Okey, pasal tutup perenggan tu. Dan menulis secara mekanis. Okey, apa ciri-ciri mekanis ya? Huraikan teruslah sebagai huraian, letak ciri-ciri dia. Okey, dah settle perenggan tu, kita masuk perenggan satu lagi. Itu tadi kekuatan. Okey, itu tadi kekuatan. Kelemahan dia apa? Apa kelemahan kemahiran 4G ni? Adakah? Kelemahan. Yang ini boleh masuk ni. Menurut Yi Sok Feng. Ini boleh masuk untuk menyokong kekuatan tadi tu. Boleh masuk di bawah kekuatan tadi juga. Boleh. Okey. Yang ini pun sama juga. Murid menguasai kemahiran menulis mentalis seperti ni. Yang ini bawah kekuatan juga. Okey. Inilah huraian yang saya maksudkan ni. Merupakan satu kemahiran apa semua. Itulah. Ini kekuatan ni. Kelemahan adakah? Ini menambah baik ni.
Menambah baik ini adalah cadangan penambahbaikan. Apa Menambahbaikan, kelemahan? masuk penambahbaikan. Oh, kelemahan tak ada? Kelemahan oh. Kelemahan. Okey, kelemahan yang mungkin ini apa yang saya rasa Mengambil lah. masa yang lama, cikgu. Boleh? Proses yang mengambil masa yang lama. Okey. Kita rasa geram lah. Semua budak tulis pegang tangan pun salah-salah. Rasa nak ketuk je budak ya. Boleh juga. Oh, benar-benar cikgu. Ya kelemahannya yang mana cikgu aturlah ayatnya, jangan kata kelemahannya adalah murid tu kita rasa marah, bukan. Kelemahannya kita boleh kata murid mengambil masa yang lama untuk mengadaptasi kaedah 4G. Okey, mengadaptasi kaedah 4G. Kita ngatur beritlah ayat ya. Untuk adapt, because they want to adapt orang budak tadi dia nak try, dia nak adapt. Jadi dalam proses perubahan dia nak adapt, dia mengambil masa. So itulah isunya tadi ataupun kelemahan dia tadi, mengambil masa. Okey, kelemahan lain? Macam mana dari segi bersemuka? Kita memerlukan kertas yang berwarna je. Itu satu hal. Memerlukan kertas yang dicetak. Macam ni cikgu buat garisannya? Manual kah? Guna pen? Manual, guna pen. Cakaplah penghasilan 4G ini menggunakan penghasilan kaedah 4G, garisan, 4 garisan. Nah, penghasilan 4 garisan bagi kaedah 4G. Benar. Penghasilan 4 garisan yang berwarna bagi kaedah 4G ini adalah secara manual, iaitu cikgu menggunakan pen berwarna dan menggaris satu demi satu. Betul kah Cik Mia? Okey. Ya, kelemahan yang kedua. Ada lagi kelemahan lain kah? Kelemahan yang ketiga. Bagi boleh dah. Kelemahan yang ketiga. Tadi dah okey dah, 2 ya. Kalau ada yang ketiga, boleh juga tambah. Kelemahan yang ketiga kalau ada lah. Mesin cetak, memerlukan mesin cetak cikgu boleh oh? Ada kaitan kah? Ada kaitan kah dengan kaedah 4G? Kelemahan. Tak perlulah cikgu. Okey, ataupun satu lagi, ada tak cara cikgu untuk mengesan penggunaan 4G? Cara untuk mengesan macam ni macam bila masa penggunaan 4G adakah setiap kali kelas ke ataupun macam ni? Untuk bahasa Melayu iaitu 2 kali dalam seminggu cikgu. Apabila waktu bahasa Melayu, mengajar bahasa Melayu lah untuk kemahiran menulis. Okey. Dari segi masa lah katanya. Cukup sih masa untuk mengajar. Okey, kekangan masa. Waktu untuk mengajar ya. Jadi malah hayata. Kekangan. Bola kekangan ke cikgu? Boleh. Memang kekangan pun sebenarnya. Kekangan masa mengajar. Kekangan masa mengajar untuk menerapkan kaedah 4G. Komitmen masa kan? Komitmen masa mengajar terhadap murid-murid tersebut. Ya, betul juga. Sebab kita orang komitmen dengan banyak lagi topik-topik yang lain kan. Nak di cover apalagi dengan kaedah 4G ni kan. Macam mana caranya? Okey, ya satu cara lah, satu kelemahan lah. Kalau dari segi kebolehgunaan macam mana? Okey tidak? Kebolehgunaan. Maksud cikgu? Boleh diguna tidak cara tu?
cara 4G ya Kang? Oh, kaedah 4G ya. Boleh digunakan oleh cikgu-cikgu yang lain ni? Boleh, boleh. Bersama Ah. bahasa Inggeris pun boleh, pendidikan moral pun boleh. Okey. Hmm. So benda tu tadi yang boleh digunakan tu, yang tu cikgu boleh masukkan dalam poin kekuatan. Oh, kekuatan, okey. Kebolehgunaan. Dari segi kefungsiannya macam ni. Kebolehgunaan. Kelak cikgu atur balik ayatnya. Okey. Untuk semua mata pelajaran. Cikgu. Untuk mata pelajaran lain. Terutamanya subjek bahasa lah. Okey. Bahasa Arab termasuk lah bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab, tulisan bahasa Arab cikgu. Oh, okey. Dari segi kefungsiannya macam ni. Berfungsi kasih. Berfungsi. Berfungsi. Untuk menulis, berfungsi apabila menulis di dalam salin semula ataupun tulis karangan pendek. Tulisan berangkai. Tulisan berangkai apa semua. Ya kekuatan juga ya. Mesra pengguna sih. Mesra pengguna. Mesra pengguna boleh masuk juga kekuatan. Okey. Tapi ayat kita kelak ayat olah bagus kita. Mengatur ayat ya lagi cikgu. Allah Akbar. Atau ayat lagi. Lepas ya kelemahan lain apa kita rasa? Dua ada tiga ada tak? Oh, dua. Tiga kelemahan cikgu. 3 kelemahan. Boleh dikomersial kasih? Boleh. Boleh dikomersialkan sekiranya ada bajet cikgu. Ya adalah cadangan penambahbaikan lah artinya. Oh, okey. Penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan buat secara cetakan yang berwarna ataupun buat buku ke ataupun buku latihan. Ya cadangan penambahbaikan buat buku latihan beserta dengan model yang pun tata cara penggunaannya. Oh, tata cara penggunaan. Kan yang macam modul macam ni dia macam buku penggunaan 4G. Buku 4G. Ya untuk next step. Untuk langkah yang seterusnya. Modul juga, modul penggunaan kaedah 4G. Modul kaedah 4G dalam meningkatkan kemahiran mekanis. Kemahiran mekanis. Okey. Modul. So dalam modul tadi biasalah depannya ada pengenalan, and then dia ada apa nama? Cara-cara penggunaan 4G ni apa semua ada kan. And then yang belakangnya semuanya pun garisan 4G tadi. 4G. Letaklah dalam 20 muka surat belakangnya. Pasti hak cipta terpelihara oleh siapa? Nama tu orang kan? Ya adalah untuk tindakan lagi. Boleh. Mau nak belah buku sih usah ni asal ada duit tak? Buku modul. Kalau gagal punya buku kita ikhlas sih ngajar lagi. Tapi bagus sebenarnya. Senang apa yang dipolah kita orang tu sebenarnya bagus. Tahniah sebenarnya apa yang dipolah kita orang tu. Bagus sebenarnya untuk cadangan tindakan seterusnya. Okey, untuk cadangan tindakan seterusnya adalah kita orang mula satu buku. Buku modul penggunaan kaedah 4G yang mana kita boleh gunanya secara kerap. Aku pula kita 10 gago lagi nak tulis secara manual, okey. Guna pen, benda dah siap. Macam mana-mana cikgu pun yang mengajar kelak dengan budak yang masuk nyabak buku je, and then budak pun mengisi. Macam buku latihan matematik, macam buku latihan BM buatnya saiz kecil. Ada je produk yang dia nak. So ia adalah untuk okey cikgu boleh. Jadi itu adalah untuk kitaran yang berikutnya lah. Dia syarikat. Okey ke? Okey. Itu yang kitaran yang berikutnya lah. Alright. So cadangan tindakan seterusnya macam tadi itulah kita akan mewujudkan modul sebab untuk mengatasi masalah buat secara manual kan. Okey, yang kedua kita menjimatkan masa dari segi penerangan sebab dalam modul tadi memang dah ada penerangan semua belah depan. And then dari segi penggunaannya pun kita boleh
passing dengan orang lah. Kita boleh share dengan orang juga. Itu dari segi kekuatannya lah, cadangan penambahbaikannya lah. Cuma tadi dari segi penggunaan masa dalam kelasnya macam mana. Yang itu mungkin kita boleh gunakan semasa kelab. Kelab BM ke kelab BI ke. Kelab Bahasa Melayu, kelab Bahasa Inggeris. Kita gunalah buku tu. Asal jadi kelab. Itu adalah cadangan penambahbaikan lah. So maksudnya kita telah pun mengintegrasi. Itu ayatnya. Kita telah pun ini ayat ya. Kita telah pun kita mengintegrasikan elemen core curriculum iaitu pembelajaran di luar bilik darjah. Okey, mengintegrasikan elemen core curriculum. Core curriculum di luar bilik darjah cikgu. Ya, pembelajaran di luar bilik darjah. Pembelajaran di luar bilik darjah. Seperti melalui kelab Bahasa Melayu. Okey, seperti kelab Bahasa Melayu. Ya contohnya lah. Okey. Kita nggak tahu lihat ayatnya. Okey cikgu. Okey. Rasanya habis tu. Sekian, terima kasih. Okey, dah cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum cikgu. Salam. Jelas Okey, Jelas. all the best semua. Jadi langkah seterusnya cikgu, cikgu dan rakan-rakan, cikgu boleh terus mulakanlah penulisan seperti mana yang kita dah bincangkan tadi tu. Okey, maksimumnya 15 muka surat Ya Allah, maksimum 15 muka surat, and then penulisan. Cikgu tengok balik dalam dalam kajian tindakan tu, Telegram kajian tindakan tu. Okey. Cikgu tengok balik video YouTube tu. Jelas saya cakap seorang. Okey ya. Jadi benda yang dihantar ada dua, iaitu penulisan lengkap cikgu dan juga video pembentangan. Video pembentangan jangan tak ada suara, mesti ada suara. Okey. Mesti ada sound. Okey ya. Bila boleh bentang ya, Cik? Hantar aja, hantar ikut due date. Oh, bila due date? Tengok balik message ya. Message yang dah di-viral. Message tu dah di-viralkan semalam dan sudah sampai ke seluruh Malaysia message tu. Semenanjung pun dah masuk juga. Sebab kita buat Kolokvium Tiazul Kelima ni peringkat antarabangsa. Wah. Ya, kita ada peserta dari Indon juga. Standby lah. Okey. Okey. Untung kita orang tak sebenarnya. Untung sebab kita orang dah diberi bimbingan first hand daripada kami. Dari segi penulisan kajian tindakan lah. Alright. Okay, ada apa-apa soalan daripada cikgu? Cikgu Husni dah ada soalan? Saya dah. Kelak apa-apa kelak bisnes dengan cikgu je lah. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih cikgu. Dah cikgu. Cikgu Aniza, ada apa-apa kah? Cikgu Aniza. Ada katanya. Okay. All the best semua. Semoga berjaya. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.